Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, apa khabar murid-murid tahun 4 progresif? Okey, pada hari ini Rabu 27 bulan 1 2021, kita akan bersambung untuk belajar sejarah dan unit kita tentang pengertian dan sumber sejarah. Okey, pada minggu lepas kita belajar pengertian. Okey, seterusnya. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini, 1.1.2, murid dapat mengenal pasti sumber dalam sejarah. Okey, apa sumber-sumbernya kita akan tengok lepas ini. Okey, sebelum tu kita tengok kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu pengertian sejarah. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu atau masa lampau. Tak kira lah semalam tiba-tiba awak jatuh basikal, masuk hospital, na'udzubillah, itu pun sejarah buat kamu. Walaupun berlaku kemarin, pagi tadi, tidak kisah, itu adalah sejarah dan ia mesti benar-benar berlaku. Okey, seterusnya kita akan belajar sumber sejarah. Okey, macam mana kita nak tahu sejarah itu atau peristiwa itu benar-benar berlaku? Mesti ada sumber. Sumber ni apa? Sumber ialah bukti-bukti yang menyokong kepada sesuatu fakta sejarah. Contohnya kita nak bercerita tentang sesuatu, semalam, contohlah, minggu tahun lepas aku dapat nombor 1. Ya ke? Bukan ke Fatin dapat nombor 1? Akulah. Mana buktinya? Kita ada gambar, kita pergi majlis, dapat penyerahan daripada guru besar. Itu bukti-buktinya. Kita ada keputusan-keputusan yang cemerlang. Sama macam sejarah. Sejarah negara kita mesti ada bukti-bukti yang menyokong kepada sesuatu fakta sejarah. Okey, seterusnya ialah apa lagi sumber sejarah? Ialah maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Mesti tepat. Tidak boleh yang ditipu, tidak boleh yang didongengkan. Mesti sesuatu yang tepat. Okey, macam mana kita nak dapatkan sumber sejarah ini? Okey, sumber sejarah ada dua. Sumber yang pertama, primer, dan sumber yang kedua iaitu sekunder. Okey, tengok dulu. Sumber pertama ini primer, yang membuktikan sejarah itu benar-benar berlaku. Bagaimana sumbernya? Okey, yang pertama, sumber pertama iaitu sumber primer, sumber asli, berada dalam keadaan asal dan belum diolah oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya bila kita jumpa tu, itulah sumber asalnya. Tidak ada tambahan daripada tangan-tangan manusia yang lain untuk ubah sumber tersebut. Okey, sumber pertama primer. Tengok seterusnya. Okey, sumber pertama ada 4. Sumber primer ada 4, iaitu artifak, fosil, manuskrip dan dokumen rasmi. Ingat ya, ada 4. Okey, tengok dulu artifak. Okey, artifak ni apa? Artifak ialah barang tinggalan yang dicipta oleh manusia. Maksudnya ahli sejarawan dia jumpa-jumpa barang tinggalan tu, memang macam tu dah. Yang dicipta oleh manusia yang hidup pada zaman prasejarah, pada zaman yang lampau. Contoh barang artifak yang dijumpai, yang pertama ialah tembikar. Tembikar ada yang dibuat pada tanah liat ke apa-apalah. Boleh gunakan untuk makan ke, letak apa-apa pada zaman dahulu.
Yang seterusnya, duit shilling yang digunakan pada zaman dahulu termasuk dalam artifak. Seterusnya, perjumpaan penemuan batu bersurat. Nak menandakan ada apa? Ada Islam datang di tanah Melayu. Macam mana? Sebab ada tulisan Jawi ni. Daripada Arab semua. Okey, seterusnya ni apa, senjata atau barang-barang untuk berperang. Ini apa namanya? Sekejap, saya lupa. Meriam. Meriam. Ini adalah semua artifak, barang tinggalan yang dicipta oleh manusia. Kita jumpa tu memang dalam keadaan yang asal. Okey. Seterusnya, artifak semuanya fosil. Fosil ni apa dia? Tinggalan haiwan termasuk manusia atau tumbuhan yang terawet daripada zaman lampau. Okey, contoh yang banyak terdapat fosil yang dijumpai mesti dalam dah rangka dah, tak ada dah isi semua sebab ditelan oleh apa anak-anak semua kan. Hanya tinggal adalah rangka tulang, rangka otak semua. Otak ni tak semesti manusia. Otak dari apa? Rangka otak daripada rangka otak, rangka tengkorak daripada haiwan pun boleh. Okey, seterusnya ini ialah penemuan rangka manusia yang dikenali sebagai perak man. Perak man. Sebab apa perak man? Sebab dijumpai di Lenggong Perak. Okey. Bukti penemuannya adalah 10 ke 11 ribu tahun dahulu. Maksudnya pada zaman dahulu dah ada manusia hidup di gua. Ini perak man yang dijumpai di Lenggong Perak. Okey, yang pertama tadi artifak, yang kedua fosil, yang ketiga ialah manuskrip. Apa dia manuskrip ni? Naskah bertulis sama ada dalam bentuk tulisan tangan atau bercetak. Okey. Manuskrip. Okey, tengok mesti ada gambar tulisan tangan ataupun yang bercetak di atas kertas yang terbuat daripada kulit kayu boleh. Pada zaman dahulu kan teknologi masih belum berkembang. Okay, manuskrip ni kebanyakannya menulis tentang sejarah tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka ada. Contohnya Hikayat Sulalatus Salitin atau Sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang merupakan manuskrip penting bagi negara kita. Dan ini ialah yang telah dibukukan. Maksudnya manuskrip ni penting untuk membuktikan pada zaman dahulu macam mana keadaan negara kita, macam mana keadaan orang. Okey. Seterusnya ialah yang keempat, dokumen rasmi. Okey, untuk dokumen rasmi ini ialah catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kebiasaannya, dokumen rasmi ini ialah surat-surat perjanjian antara kerajaan. Semua dalam bentuk asal. Contohnya ni, Perjanjian Dokumen Lama Malaysia. Okey. Seterusnya ini tambahan, tak ada dalam buku teks tapi ini tambahan daripada dapatan dan bacaan ustazah. Monumen, tinggalan binaan manusia pada masa lalu. Contohnya penemuan candi di Lembah Bujang, Kedah, dan pembinaan Kota Pertahanan Eva Mosa di Melaka. Okey, semua kenal yang ni kan, yang berada terdapat di Melaka. Macam mana kerajaan Portugis datang ke tanah Melayu untuk menjajah tanah Melayu dan membina kota pertahanan ini. Itu adalah monumen, maksudnya membuktikan adanya kerajaan Portugis yang datang ke tanah Melayu. Okey.
tadi dah habis sumber pertama, tengok sumber kedua dinamakan sumber sekunder. Okey, sumber sekunder ialah hasil-hasil penulisan oleh sejarawan berkaitan sejarah, dan sejarawan akan melaporkan dapatan kajian dalam bentuk bertulis. Maksudnya tadi, sumber pertama bentuk asal, tidak diolah, tidak boleh disentuh oleh tangan-tangan manusia. Dah jumpa, itulah sumber pertama. Sumber kedua ni, ahli sejarawan, dia akan baca buku ataupun dia pergi ke tempat-tempat yang ada sejarah. Daripada situ dia dapat hasil, dia pun menulis. Bila dia menulis, dia akan membuat cetakan dalam bentuk sama ada buku, majalah, risalah dan akhbar. Buku tahu semua kan, buku tentang sejarah. Sama yang kita belajar sekarang ialah buku teks. Itu pun salah satu sumber sekunder. Okay, majalah macam mana sekolah ditubuhkan, majalah, risalah yang kalau kita pergi muzium, risalah ni kita pergi muzium akan dapat satu risalah tentang macam mana muzium tersebut, apa yang ada pada dalam muzium tersebut. Okey. Seterusnya akhbar, surat khabar. Ini adalah sumber sekunder. Sumber primer ada 4 dan satu lagi termasuk monumen. Monumen jadi 5 lah, tapi 4 yang kamu tekankan. Dan sumber sekunder buku, majalah, risalah dan akhbar, semua dalam bentuk yang sudah ditulis, dicetak. Okey, tengok macam mana sumber sekunder ini. Okey, gambar sama je, majalah, buku, akhbar dan risalah. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita tengok tugasan, maksudnya kat sini, apabila kita nak mengatakan sesuatu perkara itu adalah sejarah, mesti ada sumber-sumber yang betul. Tak ada sumber, mula-mula cari dulu sumber yang asal, sumber primer. Kalau tak ada, kita tengok dulu. Kemudiannya ialah sumber sekunder. Okey, untuk mengesahkan sejarah tersebut. Okey, untuk tugasan pada minggu ini ada 2 tugasan ya. Yang pertama, jawab soalan kuis pada link yang diberikan. Okey, Ustazah akan letak nanti pada WhatsApp. Okey, kemudian pada link tersebut tulis nama penuh ya, jangan tulis nama yang pelik-pelik. Supaya Ustazah tahu awak yang menjawab. Kemudian yang kedua, salin dan lengkapkan soalan di bawah. Senang sahaja ni. Tulis saja sumber pertama, sumber kedua dan lengkapkan. Tulis mana-mana kertas atau buku yang awak ada. Okey? Apa-apa boleh tanya Ustazah. Okey. Ustazah rasa itu sahaja untuk minggu ini. Selamat melaksanakan tugasan dan semoga berjumpa pada minggu yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.